Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama ba'd. Alhamdulillah. Pada tengah hari ini kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 21 Zulhijjah 1441 Hijrah bersamaan 11 Ogos 2020 kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh tuan imam kita Ustaz Ashraf Khalid bin Fazil. Terima kasih diucapkan pada Ustaz yang membantu mengimarahkan solat fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan di mana biasa pada setiap hari Selasa kita mengadakan kuliah zuhur ini, ya, untuk kita sama-sama kupas isi kandungan kitab Safinatun Najah yang ditulis dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumay Al-Hadrami rahimallahu ta'ala. Sampai kepada fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang ke-6, ya, tajuknya rukun wudu. Faslun, fasal yang ke-6, furudul wudu'i sittah, ya, rukun fardu wudu itu atau ini rukun wudu itu ada 6. Jadi ya, kita semua ingat disebut rukun semayang, rukun solat, semua ingat 13. Tak ada. Susun yang ni tu tak penting, tapi ingatlah 13. Tapi kalau orang tanya kita rukun wudu berapa, kat situ banyak orang blackout. Ramai orang tak pasti. Apa yang diamal tu yang disebut. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang.
Apa yang dia amalkan waktu dia berwuduk, itulah yang dia akan sebut sebagai rukun. Wahal ada yang bukan rukun pun, tapi sebab dia buat, maka disangkanya adalah rukun. Sebenarnya rukun wuduk itu ada 6. Sudah dinyatakan dalam ayat Al-Quran yang dibaca sebentar tadi. Ya allazina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang-orang beriman, apabila kamu mendirikan sembahyang, mendirikan solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah wajah kamu, muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, dan sapulah kepala kamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kedua kaki kamu ilal ka'bain, sampai ke buku lali. Ayat Quran yang dibaca tadi dah menerangkan anggota wuduk ada berapa. Tetapi penerangannya kita lihat di sini. Furudul wudu'i sittatun. Fardu rukun wuduk itu ada 6. Al-awwal an-niyah. Pertama sekali niat. Kalau tak ada niat, tak sah wuduk kita. Kena ada niat. Niat ni apa tuan-tuan? Lintasan di hati. Bila nak wuduk tu kita niat, aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Aku wuduk mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu paling ringkas satu. Paling ringkas. Kalau dalam kitab Fardu Ain, nawaitu raf'al hadatsil asghar istibahatus solah fardun alayya lillahi ta'ala. Itu paling, tu yang panjang lah tu. Kalau dalam kitab perukunan tu, itulah niatnya panjang. Jadi itu hanyalah sebagai menguatkan sahaja. Menzahirkan niat itu adalah menguatkan sahaja. Kalau kita ingat nak ambil wuduk tadi dekat tempat sembahyang tu, kita ingat je aku nak berwuduk kerana Allah Ta'ala, dah cukup lah. Yang penting niat hati itu tu yang pertama sekali. Macam sembahyang juga sama kan. Tapi bila dilafaz tu sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin, keadaan memumman lillahi ta'ala, dia menguatkan niat kita. Malah setengah ulama mengatakan menzahirkan niat itu adalah sebahagian daripada niat. Kerana apa? Mereka pakai kaedah ma yutimmu 'alal wajib fa huwa wajib. Apa yang menyempurnakan wajib, itulah dia yang wajib. Apa yang menyempurnakan wajib, maka ianya adalah wajib. Lepas tu kalau tengok dulu-dulu dia soli tapi mengganggu orang sebelah, tu yang tak syok. Solif nak sebut fa pun berkali-kali sebut solif. Jadi orang keliling jadi tak payah sampai tertu dengar kat telinga, dah lah solif kan. Kok kat telinga ini solif dengan gaya kita sebelah Zuddin pun jadi tak khusyuk nak sembahyang. Tengah-tengah baca Fatihah dengan orang sebelah, jadi blackout. Baik tu setengah-setengah orang dia terus angkat, dia niat dia Allah dalam hati tu, Allah tu sembahyang lah. Ni cerita pasal wuduk. Jadi niat itu lintasan hati. Kalau boleh dizahirkan lebih baik. Contohnya duduk dekat depan pilih kan, basuh-basuh tangan tu saja, nawaitu raf'al hadasil asghar listibatus solah fardun alaihi ta'ala Allah kan. Tapi tu di rumah kita mungkin boleh lah. Kalau kat masjid negeri buat macam tu, letih orang beratur tanya bila tak sudah kan. Niat berkali-kali lah. Jadi tengok kesesuaian. Menzahirkan niat itu, lihatlah mengikut kesesuaian dia, keadaan kita macam mana kan. Kalau kat rumah tak apa, tak ada masalah kan. Tu pun rumah sendiri. Kalau kita sewa bilik dengan orang, kena juga fikir orang.
kan. Jangan jadi macam cerita Siliman Hujan Lapuk kan, nak berak pun beratur banyak. Apa bikin? Orang belakang dah tak sabar. Saya ada malam tadi salah makan julap. You mau tunggulah, tak mau you baliklah. Hilang mood, nak berak pun tak ada mood kan. Jadi kena tengok kesesuaian lah maksudnya kat situ. Baik, yang kedua atsani ghaslul wajhi. Yang kedua membasuh muka. Muka ni daripada anak rambut sampai ke ujung dagu. Daripada anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Janggut masuk tak? Masuk. Kalau janggut tu panjang sampai dekat tekak ni, masuk tak? Masuk. Kalau setengah orang disimpan kan, kita tengok pun Allah, kurang semangat lah. Bukan kita tak suka, tapi kurang semangat tengok. Sumpah. Masa PKP dulu pernah. Yang Zudin ni masih PKP 3 bulan, ingat? Mana nak cukur, nak pergi kedai tutup. Simpan rambut, simpan jambang misal ni. Lagi berapa hari nak raya baru dapat tahu. Di PLPGU ada tukang gunting. Dapat nombor kontak. Okey, boleh datang Ustaz. Barulah ada rupa orang. Kalau tidak, tapi Zudin tak perasan. Sebab kita PKP hari, tak hari datang. Kita kerja gilir kan. Jarang-jarang jumpa. Itu pun bagi masuk pejabat berkurung. Surau tu tutup. Mana jumpa orang. Jadi bila berwudu terpaksalah basuh sekali segala-gala bulu yang tumbuh ni, muka ni sampai ke bawah ni. Terpaksa. Oh, itu untung perempuan tak ada misai, tak ada jambang, tak ada janggut. Orang perempuan tutup kat situ. Kemudian yang ketiga ats-tsalits ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kalau boleh yang baiknya atas sikit apa boleh. Itu yang paling baik supaya lepas siku tu. Kalau dah sampai pangkal lengan, ujung lengan ni dah tentu siku cover kan. Itu kaedah dia. Kemudian ar-rabi' mashu syai'in min ar-ra'si. Jadi kita balik tadi. Ats-tsalits ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Jadi bila kita masuk kedua tangan tu, hati-hati. Hati-hati supaya air tu tidak jadi mustakmal. Kalau jadi mustakmal letih. Kalau kita pakai pipe, okey. Kita balik mengenai nombor 3. Ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Jadi bila kita basuh tangan tu, niatkan tangan kiri kita sebagai dan yang paling cantik bila kita ke kiri pula, jangan lepas. Macam tayamum juga. Jadi supaya air itu tidak jadi mustakmal. Kalau tak, kita kena basuh lagi sekali. Lepas tu baru kita ambil tangan kanan kita lalukan ke tangan kiri. Kalau kita tak nak lepas lah, takut kadang-kadang orang tak perasan. Tapi yang ni kita kena tengok dekat video lah. Nak cerita satu-satu pun, benda ni benda amali tapi kena faham yang tu. Maksudnya membasuh tangan sampai ke siku itu, tangan kita yang kiri ni yang membasuh tangan kanan ni, bila tangan kanan kita nak basuh tangan kiri ni, tangan kanan kita jangan lepas. Macam ni pula. Bila dah habis tu, okey dah. Ambil pula. Masuk yang keempat. Ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si, menyapu sebahagian daripada kepala. Ada satu video baru ni saya tengok, ada satu orang Jepun ni, dia berminat, dia nak tanya tentang Islam. Jadi dia bertutur dalam bahasa Jepun dengan dua orang kita lah, orang Islam Melayu kita lah, orang Melayu Malaysia kita lah. Jadi orang budak-budak ni pun cakap Jepun juga. Jadi kata dia, bila basuh kepala ni, dia kata kena ambil 3 kelai rambut. Pening kepala kawan tu. Tu dalam kitab sebut 7 helai rambut. 3 atau 7 helai rambut, tak payah. Bila kata syai'in ni, sini boleh, sini boleh, sini boleh.
syai'in, sebahagian. Kan, tepi ni boleh. Kalau kita tak nak buka kopiah, sapu sini. Boleh tak? Dikira tak sebahagian daripada kepala? Ni kepala lah ni. Ni kan, kita tak nak buka kopiah kita kan. Biasa kita kata kita sapu kat ubun. Itu yang paling baik kan. Sebab ubun ni tempat dia special kan. Ubun ni dia lain. Kalau kita nak belai anak kita pun sapu dekat ubun kepala kan. Tapi boleh je ambil sapu. Macam Ayub tak pakai kopiah, tak apa lah. Tak ada macam saya. Kalau saya pakai kopiah kan, macam mana kan? Kalau kita angkat garang, takut kopiah jatuh belakang pula kan? Sebahagian saja. Sini boleh. Sebahagian syai'in minar ra'si. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau nak basuh semua kepala, itu adalah sunat, bukan rukun. Rukunnya sebahagian saja. Syai'in minar ra'si. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai ke buku lali. Jadi kalau buku lali itu atas sikitlah. Bawah betis ujung betis kan. Kat situ. Atas sikit. Kalau tengok praktikal tu dia basuh betul-betul tu, dia pakai tangan kan, sapu kan. Kalau tak mampu, macam kita tak mampu kan. Kalau macam Ayub mampu, macam saya tak mampu, macam mana? Jadi pastikan air itu sampai ke seluruh kaki, sampai ke buku lali. Tu dia. Paling baik kalau pipe bukan pipe macam ni, pipe yang sembur tu kan, pipe getah tu, tu lagi cantik. Tembak aja. Sampai atas daripada buku lali, settle. Kan? Dah pastikan di celah-celah jari pun kena air. Tu dia. Celah-celah jari tu. Dia masuk kat tu. Kemudian yang akhir sekali as-sadis, iaitu tertib. Tertib ni maknanya apa yang dahulu didahulukan, apa yang kemudian dikemudiankan. Itu maksud tertib. Jangan dapat niat basuh kaki dulu. Basuh kaki, basuh kepala. Basuh kepala, basuh tangan. Itu bukan tertib. Quran dah tunjuk dah tertibnya. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuh kaki muka dulu. Lepas tu tangan. Wamsahu biru'usikum. Sapu sebahagian kepala. Wa arjulakum, dan kedua kaki. Ilal ka'bain, sampai ke buku lali. Nampak? Tertibnya dah ada kat situ. Allah Ta'ala dah tunjuk tertib dia. Dekat waw tu, perkataan kalimah waw tu menunjukkan tertib. Maksudnya muka dulu, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Telinga sunat saja. Tengkok sunat saja. Membasuh berkumur-kumur sunat saja. Istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali, itu sunat sahaja. Tak masuk. Tapi ada orang buat. Sebab itu bila soalan ditanya berapa rukuk wuduk, dijawab sampai 8. Pasal dia buat benda tu. Kumur-kumur dia buat, basuh telinga dia buat, jadi 8 lah. Ada yang tulis 9. Buat apa? Sebab dia basuh tengkok sekali 9. Ada yang tulis 10. Pasal apa dia buat ni? Dia masukkan air lain tu, sedut, lepas tu dia keluarkan. Dia kata 10 saja. Rukun wuduk ada 10. Senyum kita. Pasal benda sunat pun dia kata sebagai rukun. Rukun bukan 10. Rukun hanya 6 saja. Pertamanya niat, keduanya membasuh muka, membasuh muka, seluruh muka dan kawasan-kawasan muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, menyapu sebahagian daripada kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai ke
ukulali, akhir sekali tertib. Yang dahulu didahulukan dan kemudian dikemudiankan. Baik. 3 kali sunat. Sekali itulah yang wajibnya, yang fardunya sekali. Yang sunatnya 3 kali. Dalam kitab dia kata meniga-nigakan membasuh anggota wuduk. Itu sunat tu. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Sunat. Sekali sah. Kalau lengkap sahlah wuduk tu. Itu yang kadang-kadang dia bila isi jawapan tu jadi sampai 10, 11, 12. Banyak. Kan? Kita pun senyum je. Dia tulis 13 terus. Macam semayang lah 13. Sebenarnya bukan 13, 6 je. Yang lain-lain tu sunat. Macam Ayub cakap tadi kan, basuh 3 kali sunat. Mendahulukan yang kanan sunat. Membaca bismillah sunat. Sebelum nak wuduk baca bismillah kan, sunat. Berdoa selepas wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Itu sunat. Bukan wajib. Yang wajib yang rukun 6 ni sahaja. Baik. Tambahan sikit Faslun, pasal ke-7, niat dan tertib. Pasal kita sebut nanti kalau berwuduk tu niat dan tertib tu, maka diperjelaskan lagi niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah mengqasadkan sesuatu disertai dengan perbuatannya. Atau mana niat? Niat itu maksudnya kita pasang sesuatu, kita pasang sesuatu, kasat sesuatu ke kasat ni, mana niat lah. Niat tu kasat lah, disertai dengan perbuatannya. Kalau niat tak ada perbuatan, itu bukan niat. Macam setengah orang kan, ajaran sesat taslim. Dia kata dia dah semayang. Bila aku dah niat semayang lah. Mana boleh. Niat tapi kena ada perbuatan solat. Wuduk kan, niat ada perbuatan wuduk. Dan dah wuduk dah kata. Bila tak nampak pun aku dah niat dah wuduk lah. Tak boleh pakai mesti ada perbuatannya. Wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat itu adalah di hati. Kat sini niat ke hati. Wa talaffuzu biha sunnah. Sunnatun, melafazkan niat itu adalah sunat. Itu dia. Nampak? Macam Tok Imam tadi kan, solli, kalau dia baca sunat, tak baca tak apa. Yang penting Allahu Akbar. Maksud Allahu Akbar, pasang niat. Sembahyang zuhur 4 rakaat kan Allah Taala. Dah. Tapi kalau nak baca boleh, macam saya sebut mula tadi. Malah setengah ulama kata ia adalah sebahagian daripada rukun niat itu. Lepas tu orang dulu solli, tapi dia kacau orang. Macam saya kata mula dia kan, dia kacau lah. Solli fardu zuhri arba'ar raka'atin. Kita dengar, aku dah baca Fatihah ni, dia tak masuk-masuk lagi. Pening kata. Dah baca kuat kan, baca dengar dah lah. Allah dah dengar kat telinga kita kan. Bila Allah pasang terus niat itu sunat. Wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Waktunya adalah ketika membasuh awal juzuk daripada muka. Waktu niat tu nak basuh muka tu, nak mula tu niat. Nampak? Kan? Saja aku berwuduk kerana Allah Taala. Saja aku angkat hadas kecil kerana Allah Taala. Terus tu dia. Waktu niat tu. Waktu niat tu. Kemudian wa tartibu alla yuqaddima udwun ala udwin. Tertib iaitu tidak mendahulukan satu anggota ke atas satu anggota yang lain. Nampak tak? Betul tak pasal saya cakap tadi? Tertib tu yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu maksud dia. Mana dulu? Syarak kata dah muka dulu. Lepas tangan, lepas rambut, apa ni, kepala, lepas kepala kaki. Ikutlah tertib tu. Jangan kita ikut suka hati kita. Tak boleh. Sebab syarak dah susun, Allah Ta'ala dah susun dah. Jadi kita ikut. Itu tertib dia. Jadi tertib itu sebahagian dari rukun wudu. Apa mana tertib?
alla yuqaddima udun ala udwin, tidak mendahulukan satu anggota daripada satu anggota. Kita tak ada tiba-tiba terus kaki, lepas kaki kepala, lepas kepala tangan, lepas tangan muka pula. Apa pasal ni? Saja kreativiti. Mana mau. Tak mau kreativiti itu tak sah wuduk kita, sebab tidak ada tertib. Katalah adalah orang orang tak betul. Memang kita tak betul pun. Bertanya, kenapa kau wuduk macam ni pelik ni? Kreatif dia kata. Tak engkau lah. Dah gila. Dia tak kata kreatif, nak kata apa? Ataupun gila isin kan. Dia nak kata ya. Dia kata kreatif. Awal lain tak buat, aku buat, dia kata. Tak pergi ke dia. Tapi kita tahulah wuduk dia tidak sah. Kenapa? Kerana tidak ikut tertib. Patut muka dulu, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Jadi itu dia. Ya. Berkaitan tu ya. Dua fasal kita bincang, iaitu rukun wuduk, fasal yang ke-6, dan fasal yang ke-7 itu niat dan apa makna niat dan apa makna tertib. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang kita akan sambung dengan fasal yang ke-8, iaitu tajuknya air sedikit dan banyak. Apa makna air sedikit? Apa makna air banyak? Anak-anak tahu apa air sikit, air banyak? Dalam istilah fiqh, air sikit tu kita tahulah, sikit tu tak banyak. Kalau yang banyak macam dalam kolah tu, ataupun dalam kolam tu, ataupun laut ke tasik ke apa ke, tu banyak. Jadi sikit ni macam mana? Pada kacamata syarak, kacamata ilmu fiqh, sikit tu tara mana? Banyak tu tara mana? InsyaAllah kita akan bincang pada kuliah kita akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itulah dia yang baik dari Allah SWT, dan yang kurang tu daripada kita semua. Kalau ada penerangan saya yang kurang di mana-mana, saya pun mohon maaf dari tuan-tuan, dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dari tuan-tuan dan puan sekalian ya. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Aku la qala zata fa'zimu wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.